Bismillahirrahmanirrahim. Hisab di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah percaya kepada adanya hisab. Yang dimaksudkan dengan hisab itu ialah menghitung dan mengira segala i'tiqad, yakni kepercayaan, amalan, perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya sebelum mereka berpindah dari bumi mahsyar setelah mereka mengambil suratan amal masing-masing. Setelah diambil suratan amal masing-masing yang dibahagikan di padang mahsyar, ada yang mengambil dengan tangan kanan hadapan, ada yang mengambil dengan tangan kiri dan belakang. Adapun keyakinan secara tafsil, secara huraian, adalah perkara yang tidak diketahui hanyalah sekadar yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman sekadar yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jangan lebih pada itu. Lebih pada itu macam-macam cerita. Keadaan manusia berbeza-beza dalam menghadapi hisab. Ada orang yang dihisabkan secara senang dengan dibentangkan amalnya, di mana Allah mendedahkan kepadanya kejahatan yang dilakukan secara tidak diumumkan kepada khalayak ramai. Ada kan manusia Allah Ta'ala hisab dengan sendirinya, dibisikkan pada hamba itu dengan cara yang layak bagi Allah. Orang lain tak dengar, dia dengar Allah sahaja. Akan dibaca dalam hadis kemudian, mereka yang merahsiakan dosanya di dunia tak cerita ke orang, dia bertaubat ataupun tak sempat bertaubat, Allah Ta'ala menghisab dengan tidak diumumkan kepada khalayak ramai. Dan Allah mengampuninya dan diperintah supaya ia dibawa ke syurga. Di samping itu ada juga orang yang dibahaskan amalannya, ditanya setiap juzuk, ditanya setiap amalan dia dengan cara yang sangat menyusahkan dia. Ini orang yang berputar belik di atas dunia, tak boleh nak putar belik lagi. Akan ditanya yang berbangga dengan dosa-dosanya di atas dunia ini, diminta hujah sehingga tidak dapat berhujah lagi dan didedahkan di khalayak ramai. Maka celakalah ia bersama-sama orang-orang yang celaka. Di sini menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat semua yang dibuat oleh hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala mengetahui belaka. Walaupun di tengah malam yang gelap gelita, di tengah tempat yang sunyi, Allah Ta'ala tahu semua. Tapi Allah Ta'ala tidak menghukum dengan tahunya sahaja. Allah Ta'ala menghukum dengan mahkamah yang adil. Di antara mahkamah yang adil itu ialah dihisabkan amalan manusia itu, dibawa suratan amalnya, dibawa saksinya. Kalau nak hujah, sila hujah. Sila hujah lah. Hujah begini, tangan dia bercakap. Hujah begini, kaki dia bercakap. Nak kata macam mana? Diri dia sendiri menjadi saksi. Maka celakalah orang macam itu. Bagi menyatakan hisab, Allah berfirman dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala,
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Suratul Anbiya ayat 1. Artinya telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Sebenarnya manusia dekat hendak dihisapkan amalan mereka dibandingkan umur dunia sejak sebelum dijadikan Adam alaihissalam, bahkan setelah Adam dijadikan. Dengan umur kita, ajal dan kiamat terlalu dekat. Jangan banding dengan perbandingan yang kita tengok pada hari ini. Dibandingkan semua masa itu sangat dekat. Firman Allah Ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Suratul Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian sesungguhnya tanggungan kamilah menghisap mereka. Semua kamu akan dikembalikan kepada kami. Semua kamu akan dihisapkan kepada kami. Firman Allah Ta'ala, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Suratul A'raf ayat 6 hingga 7. Artinya, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanya pula rasul-rasul, termasuk rasul-rasul alaihimussalatu wassalam juga disoal oleh Allah Ta'ala. Adakah kamu menyampaikan kitab Allah, menyampaikan perintah Allah ataupun tidak? Maka sesungguhnya akan kami khabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak hilang, bahkan sentiasa mengetahui, mendengar dan melihat segala hal ehwal mereka. Kami tahu segala ahwal mereka, kami mengetahui. Ini menunjukkan bagaimana halusnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ilmu Allah Ta'ala itu sangat halus, tapi rahmat dia sangat luas. Sangat luas. Lebih luas pada rahmat antara kita sama kita. Contohnya, kita sama kita ni kadang-kadang duduk hisap orang mengaji Quran, sebagai contoh. Sama-sama mengaji Quran. Ngaji Quran, baca Fatihah, ra dak kena, kha dak kena, ha dak kena, rin dak kena, dok dalam sikit, toh sikit, dua bahas. Hak tukang tegur pun dia tak tahu toh dalam dia sendiri. Ini kita kena sedar betapa Allah Ta'ala mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Dia sebut dalam Sahih Muslim ada 3 hadis menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bab ngaji Quran. Kerana ngaji Quran ni banyak orang suka hisap, dengar betul tak baca ni, betul tak berkharak ni, betul tak mak ni. Timbul pula orang ni tak sah jadi takmat, tak sah jadi takmat kerana bacaan dia. Dalam Sahih Muslim ada 3 hadis. Satu hadis, Sayyidina Umar mendengar Hakim bin Hizam baca Quran. Hakim bin Hizam ni ialah seorang pemimpin jahiliyah Mekah yang masuk Islam. Orang Arab Mekah, Arab Quraisy. Makhraj dia jauh daripada kita, kerana Quran diturunkan bahasa Arab Quraisy. Sayyidina Umar dengar Hakim bin Hizam baca, tak kena. Lalu dia pegang tangan Hakim bin Hizam, bawa depan Nabi, wahai Rasulullah, saya dengar Hakim ini baca tak apa betul. Lalu Nabi suruh Hakim baca. Baca, Nabi kata betul. Lepas tu Nabi suruh Sayyidina Umar baca. Baca, Nabi kata betul. Betul belaka mana pula ni? Nabi kata, wahai Umar, Allah Ta'ala laqad anzalallahu al-Qur'ana bi sab'ati ahrufin
Allah Ta'ala menurunkan Quran dengan 7 huruf. 7 huruf. 7 huruf tu bukan 7 qiraat. 7 huruf ialah 7 sebutan huruf yang berbeza di antara satu sama lain. Biasanya orang ngaji Quran duduk balas bab ni. Ni nak tengok rahmat Allah dalam menghisap hamba-Nya. Kemudian satu hadis riwayat yang lain, Nabi mengatakan Allah Ta'ala menurunkan Quran dengan 7 huruf. Satu lagi riwayat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni ialah aqra'ukum Ubay. Yang paling qari baca Quran kata Nabi ialah Ubay bin Ka'ab. Kena malaikat Jibril turun beritahu kepada Nabi SAW, wahai Ubay, mu baca Quran surah Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi panggil Ubay. Nabi kata, wahai Ubay, Jibril beritahu Tuhan suruh aku baca Quran depanmu. Ubay terkejut, nangis. Tuhan sebut nama saya. Sebut namamu. Sebut namamu. Ini Ubay qari. Satu hari Ubay duduk dalam masjid, dengar orang baca Quran, tak kena. Mari seorang lagi, tak kena juga baca. Lain dengan apa dengar daripada Nabi. Lalu Ubay pun bawa dua-dua orang jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya dengar dua orang ni baca lain. Tak sedap saya dengar. Lalu Nabi suruh dia baca. Baca. Nabi kata betul. Baca pula. Betul, Nabi kata. Betul. Menyebabkan Ubay serba salah. Kerana dia ni dianggap sebagai alim. Lalu kata Nabi, wahai Ubay, Allah Ta'ala menurunkan Quran dengan 7 huruf. 7 ahrufin. Wahai Ubay. Lalu mari perasaan syok dalam hati aku, was-was. Tak pernah datang walaupun di masa aku belum masuk Islam. Dalam keadaan yang sangat meragukan, Nabi tengok aku, Nabi tepuk dada aku. Wahai Ubay, kata Nabi, dengar ni, Jibril menurunkan kepada aku Quran. Jibril baca, maka dia Tuhanku, umat aku lemah. Umat aku lemah, ringankan pada umat aku. Lalu Tuhan beritahu Jibril, beritahu aku turunkan dengan 2 huruf. Lalu Nabi kata, wahai Tuhanku, umat aku lemah. Tuhan wahyukan Jibril, Tuhan beritahu aku turunkan dengan 3 huruf. Kemudian umat aku lemah. Lalu Jibril kata, Tuhan turunkan dengan 3 huruf, sehingga dia sebut 7 huruf. Allah Ta'ala menurunkan Quran dengan 7 huruf, 7 ahrufin. Kemudian aku sebut, Allahumma ighfir li ummati. Allahumma ighfir li ummati. Wahai Tuhan, ampuni umat aku, ampuni umat aku. Aku sebut 2 kali. Aku tak sebut kali yang ketiga. Yang ketiga aku nak simpan untuk disebut pada hari kiamat nanti, kata Nabi. Ni 7 huruf ni menunjukkan hisab Allah Ta'ala terhadap membaca Al-Quranul Karim. Ini kita kena sedar. Ini kerana kabilah-kabilah Arab, orang Bahrain, orang Qatar, orang Iraq, orang ni, sebutan dia huruf lain-lain. Apa lagi Melayu, lagi lainlah sebutan huruf dia. Sebutan huruf dia. Allah Ta'ala memaafkan dalam perbezaan sebutan-sebutan huruf ini. Allah ini kena dengar balik. Memaafkan sebutan huruf ini. Adapun kita baca dalam kitab, orang qari tak boleh buat imam, orang ummi. Ini kitab ekoh yang tidak berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oh, dia kata kaum muda ni, kaum tua sekali ni, bukan muda ni. Hak tua sekali. Nabi Muhammad SAW disebut dalam Sahih Muslim. Kena rujuk dalam Sahih Muslim. Kalau orang Jawa, walado, tak dia nak sebut. Ada
sebutannya toho dan dalam antara satu lidah dengan satu lidah yang lain. Ini dimaafkan oleh Ta'ala, kecuali orang yang nak bermain-main dengan Quran. Ini tak boleh. Nak main-main dengan Quran saja nak sebut begitu tak boleh. Dia sebut dengan kemampuan dia. Ini hisab Allah Ta'ala dalam masalah membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Ta'ala memudahkan hisab itu kepada mereka yang saleh, yang baca Quran, yang beramal Quran. Nabi barang siapa yang baca Quran dalam keadaan dia beri satu huruf 10 kali ganda, bukan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tiap-tiap satu huruf tu 10 kali ganda. Orang yang baca Quran dalam keadaan yang tergagak-gagak, dia beri pahala 2 kali. Yang pertama dia baca Quran, yang kedua susah gagak dia beri pahala juga. Mereka yang baca Quran dalam keadaan yang mahir bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, disebut dalam hadis. Jadi semua orang Islam ni ada kelebihan. Jangan kita melekeh-lekehkan di antara satu sama lain. Allah Ta'ala menghisapkan hambanya dengan hisap yang mudah. Apalagi mereka yang baru masuk Islam, sudah tentulah makrak-makraknya tak betul. Sambil-sambil belajar dibenarkan uzur, sebutan-sebutan dia, sehingga ada qiraat ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ada ulama membenarkan Ibrahim dibaca dengan Ibrahim. Kita tengok orang putih sebut Abraham. Oh, macam mana baca Quran? Buat itu imam antara orang baca dengan Ibrahim. Kerana hadis mengatakan Allah Ta'ala menurunkan Ibrahim, menurunkan Ibrahim dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf yang kita faham. Syaratnya jangan kita bermain-main. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memudahkan hisab terhadap hambanya. Kita je duduk hisab atas dunia ni teruk dah lalu sama-sama kita. Ini kena faham. Bila orang tu semayang, dia semayang, molek dah semayang. Dia semayang jemaah, molek dah semayang jemaah. Jangan hak ni tak pakai tak imam, ni tak pakai tak imam, akhir dah semayang jemaah. Jadi begitu pula dah. Akhir dah semayang lalu. Patutnya dia kena cara dah semayang tu. Kalau nak betul antara satu sama lain ni, hendak ada dengan pembetulan yang mudah, jangan pembetulan sampai baloh di antara satu sama lain. Ini kena faham. Kadang-kadang tu kan betul tu tak bersebut, tak betul pun sebutan pun dia nak betul orang dia. Ni kena, dia bukan Arab pun. Tu kena faham molek dalam masalah ini. Min Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan perkara hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan perkara hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisabu 'udhiba. فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود bukan Abu Dawud. Artinya Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang dibahaskan hisabnya diseksa,
yang Aisyah radhiyallahu anha bertanya, tidakkah Allah berfirman, adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia kembali kepada kaumnya, yakni yang sama-sama beriman dengan gembira. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh ayat itu ialah pembentangan amal, dan tiada seorang yang dihisapkan amalannya dengan dibahas, malaikat binasalah ia. Hadis ini menceritakan tentang perkara hisab. Adanya hisab, adanya kira-kira amalan baik dan jahat pada hari kiamat kelak. Apabila Rasulullah SAW memberitahu, barang siapa yang dikira-kirakan amalannya pada hari kiamat kelak, maka dia diseksa, dia menerima seksa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW yang alim, yang banyak meriwayatkan hadis, bertanyakan Rasulullah SAW, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun sesiapa yang dibawa suratan amalnya dengan tangan kanan, ia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan kembali menemui keluarganya dan mereka yang bersama dengannya dalam keadaan gembira. Ayat ini menunjukkan tidak diseksa. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dimaksudkan dengan hisab kepada mereka yang mengerjakan amal yang soleh, dibentangkan sahaja, tidak disoal panjang-panjang, tak dihisab menyusahkan. Yang dimaksudkan dengan mereka yang diseksa ialah dihisapkan dengan menyusahkan, terutamanya mereka yang tak mengaku salah. Tak mengaku salah, duduk berdalih macam-macam, daripada dunia sampai ke akhirat tak mengaku salah, kan tak bertaubat. Mereka inilah akan dikira-kira dengan banyak, akan diheret, dinyatakan saksi, sehingga menyusahkan dia. Abu Barzah Al-Aslami menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Tabarani wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Artinya, tidak tergelincir kedua kaki seseorang hamba itu pada hari kiamat, sehinggalah ia ditanya tentang umurnya, kepada apakah ia menghabiskannya, tentang ilmunya, apakah yang telah ia lakukan dengan ilmu itu, tentang hartanya, dari manakah ia mengusahakannya dan ke manakah ia membelanjakannya, tentang tubuh badannya, ke manakah ia menghabiskan tenaganya. Menunjukkan bahawa sebaik saja dia melangkah kaki pada hari kiamat, akan disoal oleh Allah berkenaan dengan umur dia. Dalam masa umur dia, bagaimana dia menghabiskan umur dia. Dia isi apa dengan umur dia? Isi dengan amal yang baik, amal yang jahat,
ataupun sia-sia saja. Ditanya berkenaan ilmu, daripada fardu ain, fardu kifayah, apa cari ilmu yang Tuhan beri pada dia, apa dia buat dengan ilmu dia, dia buat apa dengan ilmu dia itu, akan disoal. Akan ditanya harta dia, bagaimana dia ambil harta dia. Dia ambil harta dia cara halal ke, cara haram ke, menipu ke, riba ke, curi ke, merokok ke, apa cara dia ambil harta itu. Dan dia soal bagaimana dia membelanjakan harta, dia menghabiskan harta dia macam mana, dia belanja untuk apa harta dia, semua akan disoal. Berkenaan dengan tubuh badan dia, kesihatan dia, apa dia gunakan dengan kekuatan tubuh badan dia, tenaga dia guna untuk apa. Adakah untuk perkara yang baik, amal yang soleh, perkara yang diharuskan oleh Allah, ataupun dia gunakan kesihatan dia untuk perkara yang jahat, akan disoal. Orang yang durhaka akan menjadi saksi ke atasnya oleh 11 saksi. Barang siapa yang durhaka melawan, akan ada 11 saksi, iaitu lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit, bumi, malam, siang, malaikat-malaikat penulis amalan, di samping saksi dari kalangan manusia. Itu saksi yang akan dibawa pada hari kiamat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, tak ada beza, jauh, dekat, gelap, cerah, sembunyi, nyata, supaya di sisi Allah Ta'ala sama saja. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghukum dengan mengetahuinya sahaja, tidak menghukum dengan mendengar melihatnya sahaja. Dibawa saksi-saksi, saksi-saksi untuk menyatakan apa seseorang itu buat. Saksi lidah dia sendiri akan bercakap, tak boleh nak bohong. Tangan dia bercakap, kaki bercakap, telinga bercakap, mata bercakap, kulit bercakap, bumi tempat dia berpijak bercakap, malam dia berada, siang dia berada bercakap. Malaikat-malaikat menulis amalan juga menunjukkan bukti, termasuklah manusia-manusia yang menyaksikan perbuatan jahat dia akan menjadi saksi. Firman Allah Ta'ala ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Quran adalah kitab Allah yang benar, bukan yang bohong. Apa yang Quran sebut adalah benar. Allah Ta'ala buktikan benarnya Quran ini. Perkara yang sudah lalu, yang telah berlalu, cerita kaum Nuh, cerita Namrud, cerita Firaun, kaum Sabah, kaum Samud, kaum Ad, yang Quran ceritakan. Manusia banyak tak tahu. Bila baca Quran, bertemu dengan tempat-tempat kaum yang sudah dibinasakan, walaupun sudah berlalu beribu-ribu tahun, tandanya masih ada. Masih ada bekas Firaun di Mesir, bekas Namrud di Iraq dan Syria, bekas Babylon di Iraq, Babil, bekas Sabah di Yaman, kaum Ad di Arab Saudi, kaum Samud antara Jordan dan Arab Saudi. Ini kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Ditunjuk bukti-bukti yang dapat dilihat dengan mata. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi-Nabi zaman dahulu. Walaupun Nabi-Nabi zaman dahulu, termasuk Nabi yang memerintah negara, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, termasuk raja-raja yang adil, Zulkarnain, Allah Ta'ala tunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab yang diwahyukan, walaupun tanda-tandanya dihapuskan oleh Allah. Allah Ta'ala tidak meninggalkan bangunan Nabi Daud dan Sulaiman, tidak meninggalkan bangunan Zulkarnain, dihapuskan, dilenyap,
dia berpandangan mata manusia. Tetapi puak-puak kafir Allah Ta'ala kekalkan bangunan-bangunan itu. Mereka yang baik disebut dalam kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan zaman dahulu serupa dengan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Termasuklah juga Al-Quran menceritakan tentang angkasa lepas, tentang matahari, bulan, bintang, peredaran awan di udara. Hari ini ahli-ahli sains menggunakan teropong melihat peredaran itu betul dengan apa yang Al-Quran sebut. Padahal Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca menulis, diturunkan wahyu kepadanya menandakan Quran adalah benar. Maka begitulah juga cerita tentang hari akhirat. Cerita hari akhirat adalah benar. Antaranya menceritakan tentang saksi-saksi yang dibawa pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Surah Fussilat ayat 20 hingga 23. Artinya, sehingga apabila mereka sampai pada hari kiamat kelak, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata pula, dan dialah yang mencipta kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari yang kamu kerjakan, dan yang demikian itu ialah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, dan jadilah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ayat ini menyatakan bagaimana kulit, pendengaran, anggota menjadi saksi pada hari kiamat. Termasuk dalam surah Yasin menyebut ayat yang maksudnya sama juga, di mana anggota menjadi saksi. Firman Allah Ta'ala, wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surah Qaf ayat 21 hingga 22. Artinya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia satu malaikat pengiring dan satu malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu tajam. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana manusia memandang dalam keadaan tak berkelip mata kerana ketakutan pada hari itu. Bila diseret oleh malaikat, malaikat yang mengheretnya, malaikat yang menjadi saksi, dan disaksikan semua, menyebabkan mata tak boleh berkelip. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha faqala atadri ma akhbaruha qultu Allah wa rasuluhu a'lam
Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila ala zahriha an taqula 'amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa hadhihi akhbaruha. Akhrajahu Ahmad wal Baghawi wa Ibn Hibban wa Tirmidzi wa sahahahu. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang berarti pada hari itu bumi pun menceritakan khabar, beritanya. Bumi akan bercakap, menceritakan khabar beritanya. Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu tahu apakah beritanya? Abu Hurairah menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Kami tak tahu bagaimana bumi bercakap. Rasulullah SAW bersabda, beritanya ialah bahawa menjadi saksi ke atas tiap-tiap orang dan tiap-tiap umat dengan amalan yang dibebankan ke atasnya. Lalu ia berkata, aku telah melakukan amalan bahagian-bahagian pada hari bahagian-bahagian. Rasulullah SAW meneruhkan sabdanya, maka inilah dia beritanya. Artinya, bumi ikut menjadi saksi pada hari kiamat. Disinilah mengapa hikmat kita melihat bila semayang fardu, semayang sunat, pindah kat lain pula. Semayang pindah kat lain, tak duduk setempat. Kenapa? Tempat duduk kita menjadi saksi untuk membanyakkan saksi-saksi itu. Ini hikmatnya. Ada orang tu dia tanda tempat dia dalam sedih, orang tak boleh duduk tempat tu, itu salah. Amalan tu salah. Di masjid Nabi, masjid Madinah pun ada letak tempat tu orang tak boleh duduk, itu salah. Masjid bukan hak dia. Kena faham. Siapa dulu, dia duduk dulu. Ini kena faham. Dan tempat duduk, tempat ibadat dia menjadi saksi pada hari kiamat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدروا مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا ربي ألم تجرني من الظلم يقول بلى فيقول إني لا أجيز اليوم على هذا إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقول لأركانه انتقي فتنطق انتقي. Hamzah di bawah hadis tu buang, tak ada hamzah, ejaan tu salah. Hamzah kecil tu tak ada, bagi di bawah saja. Intiqi fatantiqu bi a'malihi, itu ada hamzah di atas li. Thumma يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكم كنت أناضل أخرجه مسلم. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, kata Anas, pernah kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba ia ketawa, Nabi gembira ketawa. Dia bertanyakan kami, adakah kamu tahu kenapa aku ketawa? Kamu tahu tak mengapa aku suka? Aku suka pasal apa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kami tak tahu. Ia bersabda, kerana berlaku perbualan di antara hamba dengan Tuhannya pada hari kiamat. Diceritakan, ditunjukkan pada aku perkara yang berlaku pada hari kiamat. Berlaku perbualan di antara hamba dengan Tuhan. Hamba berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, adakah engkau melepaskan aku dari kezaliman? Wahai Tuhan, adakah kau tolong aku daripada kezaliman? Allah berfirman, ya. Ya, Tuhan kata. Ia berkata, aku tidak membenarkan pada hari ini menjadi ke atas dirimu malaikat diriku sendiri. Diri aku sendiri yang mengendalikan urusan kamu. Lalu ia berfirman, cukuplah pada hari ini dirimu menjadi penghisap.
Diri kamu sendiri akan menghisap kamu. Menghisap diri kamu sendiri. Aku suruh padamu. Anggota kamu bercakap. Malaikat yang mulia menulis amalan menjadi saksi. Malaikat makhluk yang sangat taat pada Allah, yang tidak durhaka sekali-kali, menjadi saksi. Lalu dikuncikan mulutnya. Lalu ia berfirman kepada anggota-anggota, bercakaplah kamu. Allah Ta'ala suruh anggota tubuh manusia bercakap. Maka bercakaplah ia. Kemudian dibolehkan ia bercakap. Dibenarkan manusia itu bercakap dengan mulut dia. Selepas tangan dia bercakap, kaki dia bercakap, kulit bercakap, baru dia boleh bercakap. Maka berkatalah ia, dijauhkan dari kamu semua, direnggangkan dari kamu semua, dari kamulah aku berbantah dan berdebat. Hari ini aku terpaksa berlawan dengan kamu sendiri. Dia berlawan dengan tangan dia sendiri, dengan kulit dia sendiri. Lawan sendirilah. Lawan sendiri dengan diri pada hari itu. Itu antara bukti bagaimana peristiwa berlaku pada hari kiamat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min yawmin ya'ti 'ala bani Adam illa yunadi fihi, ya ibna Adam, ana khalqun jadid, wa ana fima ta'malu 'alayhi shahid. fa'mal khayra ashhadu laka bihi ghada, fa inni law madaytu lan tarani abada, wa yaqulu al-laylu mithla dhalik." Rawahu al-Hafiz Abu Nu'aim. Artinya, tidak ada satu hari yang lalu atas anak Adam, malaikat ia hari itu menyeru dengan katanya, "Wahai anak Adam, aku adalah satu kejadian baru, dan aku menjadi saksi terhadap apa yang engkau lakukan. Oleh itu, beramallah dengan amalan yang baik. Aku akan menjadi saksi menolongmu esok, yakni pada hari kiamat. Kerana kalau aku berlalu meninggalkanmu, engkau tidak akan menemui aku selama-lamanya." Dan malam juga berkata demikian. Hadis ini menunjukkan di antara yang menjadi saksi ialah hari-hari dan malam-malam yang sentiasa melihat manusia beramal baik ataupun jahat. Hari bercakap, kita tak dengar cakap hari ini. Diberitahu oleh Nabi SAW, termasuk dalam perkara yang baik, menunjukkan bagaimana hari yang sentiasa memakan umur kita, meninggalkan kita bila habis, mengingatkan kita supaya mengerjakan amal yang baik, menyatakan dia menjadi saksi pada hari kiamat. Termasuk juga malam. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ya'khudhu al-ma'la bighairi haqqin kalladhi ya'kulu wa la yashba', wa yakunu maluhu shahidan alaihi yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Sesungguhnya sesiapa yang mengambil harta benda dengan jalan yang tidak sebenar, samalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang, dan hartanya itu pula akan menjadi saksi menentangnya pada hari kiamat." Hadis ini menunjukkan bahawa harta akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bagaimana kita membelanjakan harta
dari mana kita mengambilnya. Harta akan dibawa pada hari kiamat. Harta yang dibelanjakan dengan baik menjadi berkat. Berkat dengan makna membawa kebaikan dunia dan akhirat. Harta yang dibelanjakan secara tidak baik tidak ada berkat. Tidak ada apa-apa faedah bagi seseorang itu walaupun kenyang. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walaupun dia bersifat maha mengetahui, maha melihat, lagi maha mendengar, dan menugaskan malaikat yang mulia menulis segala amalan yang dilakukan oleh manusia. Dia adakan juga saksi dari anggota, harta, tempat dan masa. Semua cerita-cerita ini menunjukkan maha adil Allah Subhanahu wa taala. Adil salah satu sifat yang wajib bagi Allah taala. Sifat yang wajib ni bukan 20 je. Banyak. Semua sifat kepujian ada sifat Allah taala. Di antaranya ialah adil. Allah taala bukan sahaja adil, bahkan maha adil. Di antara tanda adil Allah taala ialah ketika di mahkamah hari kiamat Allah sendiri menjadi hakim. Walaupun Allah taala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, Allah taala tidak menghukum dengan tahu, melihat dan mendengar dia saja. Dibawa saksi-saksi, saksi malaikat, saksi tubuh badan manusia, saksi hari, saksi malam, saksi bumi, saksi harta, catatan malaikat dibawa. Di sini Allah Ta'ala menyuruh manusia berlaku adil. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wa la tazzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan sifat zalim pada diri aku. Aku jadikan zalim itu haram padaku. Jangan kamu berlaku zalim. Allah Ta'ala minta supaya pemerintah, siapa sahaja dalam keluarga berlaku adil. Kerana Allah Ta'ala maha adil. Di sinilah diambil contoh daripada ajaran Islam. Bila dibicarakan di mahkamah, tu hakim dia tidak boleh hukum dengan dia tahu dia saja. Hakim akan mendengar saksi, mendengar keterangan-keterangan, evidence dalam istilah pada hari ini, mendengar kenyataan, termasuklah catatan polis dibacanya di hadapan hakim. Hakim mendengar, hakim mencari kalau ada kelemahan di dalam tuduhan-tuduhan itu. Kalau ada kelemahan, sama ada dia bebas ataupun diringankan hukuman. Di sini tugas peguam-peguam. Peguam tugasnya untuk membetulkan undang-undang. Setengah orang kita yang tak reti bahasa ni, kerja peguam ni haram. Kata duduk bela orang sadar. Dia tak reti, tak anda, tak tahu. Kerana hukum Islam mesti hukum dengan teliti. Orang salah pun dilantik peguam untuk dia. Kalau kes yang besar, dilantik peguam supaya diteliti, dilihat. Nabi kata tudrul hudud bisyubhat. Hukuman hudud yang keras ditolak kalau ada syubhat, kekeliruan. Kerja hakim, kerja peguam ialah melihat mana-mana ada kekeliruan di dalam tuduhan itu. Ini semua contoh yang ditunjuk oleh Islam. Orang kafir ambil daripada orang Islam. Ibadat yang pertama yang dihisap ialah sembahyang fardu yang 5. Maka berbahagialah orang yang menyempurnakan sembahyangnya. Perkara ini diceritakan oleh hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa
Hamzah tu buang, tak ada Hamzah buah alif. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb 'azza wa jalla unzuru hal li 'abdi man min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa tak ada Hamzah buah alif min al-faridati thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Ahmad wa Abu Dawud. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisapkan seseorang itu pada hari kiamat ialah mengenai sembahyangnya. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntunglah dan berjayalah ia. Dan jika sembahyangnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah dia. Sekiranya ada kekurangan dari sembahyang fardunya sesuatu, Tuhan berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai sembahyang sunat untuk dicukupkannya dengannya apa yang terkurang dari sembahyang fardunya. Demikianlah keadaan amalan-amalan yang lain. Hadis ini menyatakan bahawa amal yang pertama yang dihisap ialah sembahyang. Dibawa sembahyang seseorang. Barang siapa yang sembahyangnya sempurna, molek, diterima, selamat dan bahagia dia. Barang siapa yang sembahyang dia tak ada, dihukum. Atau sembahyang tak sempurna, maka Tuhan tanya, ada tak sembahyang sunat? Sembahyang sunat untuk menampung kekurangan dalam sembahyang. Kurang macam mana? Kurang khusyuk, salah-salah tak sedar, kurang dari segi bacaan, tak beradab dalam sembahyang. Sembahyang sunat boleh menampung. Hadis ini menunjukkan sembahyang sunat boleh menampung sembahyang fardu. Hadis ini menolak pandangan yang mengatakan bahawa orang yang ada sembahyang qada tak boleh sembahyang sunat. Ada setengah kitab Jawi banyaknya kitab-kitab yang menyebut kalau orang tu ada sembahyang sunat tak boleh sembahyang ada sembahyang qada tak boleh sembahyang sunat. Kena sembahyang qada dulu. Sembahyang tarawih, sembahyang rawatib tak boleh. Mesti qada semua sampai bila-bila. Pandangan ini tak betul. Sembahyang qada wajib, tak dinafikan. Mengikut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, kalau orang tinggal sembahyang sama ada terlupa, tertidur ataupun sengaja, wajib dia qada sembahyang itu. Wajib qada. Wajib qada ni wajib muwassa'. Dalam Islam, dalam ilmu fiqh, wajib ada dua. Ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa'. Wajib mudayyak, wajib yang waktu dia pendek, macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebulan, tak dia tangguh, padat dengan waktu dia. Ataupun orang yang duduk di akhir waktu, zuhur, sekadar boleh semayang dia, itu mudayyak. Muwassa' ni ialah yang panjang waktu dia. Awal masuk waktu zuhur, tak wajib lagi, tetapi boleh buat masa-masa mana. Haji tu wajib muwassa'. Orang yang ada harta bukan cukup tu wajib selalu, dia boleh tangguh ada hal-hal yang lain, tak ada masalah. Ini wajib muwassa'. Wajib yang diluahkan waktunya, termasuklah sembahyang qada, wajib muwassa'. Dia boleh qada bila-bila masa, dan boleh buat sembahyang sunat bila-bila masa. Ada kitab kata tak boleh, kena qada juga. Cakap saja tak apa. Cakap saja. Sembahyang sunat tak boleh, mundur buat tu tak apa. Pelik dah tu. Pendapat ni dhaif, tak boleh pakai. Pendapat yang sah ialah boleh sembahyang sunat kalau orang tinggal sembahyang fardu. Sembahyang qada juga sunat boleh buat. Ini pendapat yang asah berdasarkan kepada hadis ni. Hadis yang kita baca ni, ini dalilnya. Adapun mereka yang kata tak boleh qada tu dalil fadainullahi haqqun yaqda an yuqda. Hutang Allah lebih layak dibayar. Hadis ni umum. Hadis ni khusus dalam bab sembahyang. Di mana hadis khusus lebih kuat pada hadis yang terlalu umum makna dia. Ini kita kena faham.
Jadi boleh seorang yang ada sembahyang qada bulan Ramadan, sembahyang tarawih, sembahyang rawatib, sembahyang la qada. Kerana wajibnya wajib muwassa'. Wajib yang di luar. Kalau dia rajin, kalau dia dengan sebab dia sembahyang tarawih, qada tak buat, itu tak boleh. Itu tak kenalah. Qada tetap dia buat. Sembahyang sunat dia buat juga. Itu juga amal-amal yang lain. Orang yang kurang zakatnya, sedekah sunat boleh tolong. Yang kurang nafkahnya, ada silap, amalan sunat boleh tolong, boleh bantu. Sunat boleh membantu kekurangan fardu. Pada hari yang dahsyat itu, ada di kalangan orang mukmin yang dihisabkan amalannya dengan hisab yang mudah. Didedahkan pada dirinya sahaja, tanpa diumum di khalayak ramai, sebagaimana dosanya tidak diketahui oleh orang ramai di dunia dahulu. Perkara ini diceritakan oleh hadis ini. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bukan anhuma, kerana Abdullah dan Umar dua-dua sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yudni al-mu'min fayad'u alayhi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi innahu qad halak. Qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm fayu'ti kitab hasanat fayu'ta kitab hasanatihi wa ammal kuffaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiqi haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah menghampirkan orang-orang mukmin pada hari kiamat. Dia meletakkan kepadanya akan dindingnya, yakni hijabnya, dan menutupnya, lalu ia berfirman, adakah kamu sedar bahawa kamu melakukan dosa ini? Ia berkata, ya wahai Tuhanku. Sehinggalah ia mengaku segala dosa yang dilakukannya, dan ia berpendapat bahawa dia sudah tentu akan diazab. Allah berfirman kepadanya, aku sembunyikan untukmu di dunia dahulu, dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Lalu diberikan kepadanya suratan amal kebajikan. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka dipanggil di tengah khalayak makhluk, seterusnya diisytiharkan di khalayak makhluk itu dengan firman Allah Ta'ala, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Surah Hud ayat 18. Artinya, inilah orang-orang yang membuat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Menunjukkan orang yang beriman yang melakukan dosa, dia menyembunyikan dosanya, tak cerita ke orang. Dia bertaubat, tak cerita ke orang. Memang seorang yang buat dosa, jangan cerita pada orang. Jangan cerita pada orang, kecuali kerana dia jahil, kerana dia nak tanya orang alim, tanya ulama, jumpa dengan ulama. Ulama beri hukum bagaimana, itu tak apa, tak ada salah. Jangan cerita pada orang. Di zaman Nabi dahulu ada orang berzina. Ya Rasulullah, zina itu, wahai Rasulullah, Ma'iz bin Malik, saya telah berzina. Nabi tak dengar. Kerana zina ni dosa besar, hukum hudud. Saya berzina. Nabi panik lagi. Lepas tu mari pula, Rasulullah, saya telah berzina. Nabi kata, dia ni gila ke? Mabuk. Orang kata tak gila ke, dia mabuk. Ada sahabat kecil yang takut bawa kau. Tak ada. Lepas tu semayang asar, ikut Nabi semayang asar. Semayang asar sama. Sudah semayang asar, mari pula, ya Rasulullah, saya sudah berzina.
Nabi kata, mu bayar asah dah tadi kan? Mu semaya asah dengan aku. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosamu. Lepas tu dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Lalu Nabi suruh bawa dia, oleh kerana dia sudah kahwin, dia kejam sehingga mati. Itu cerita seorang Ma'id bin Malik. Itu ada hakim bila ada orang menyerah diri hukum hudud. Kalau boleh suruh dia bertaubat. Bermakna buat tak tahu tu dia bertaubat lah. Suruh dia bertaubat. Kemudian perempuan, ya Rasulullah, saya mengandung, saya berzina. Nabi kata, mau mengandung, balik beranuk dulu. Balik beranuk. Beranuk berapa bulan, habis. Nak lari tak apa, tak ada orang cari dia. Bawa anak, ya Rasulullah, saya dah beranuk dah, saya berzina. Nabi kata, biar susu anakmu dulu. Dia bawa sehingga anak pegang huti. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi tanya, siapa yang sanggup jaga anak dia? Ada sanggup jaga. Lalu Nabi suruh jatuh hukum terhadap dia. Oleh kerana ada orang mengadu, Nabi bersabda, barang siapa yang membuat dosa-dosa ini, sembunyikan antara dia dengan Allah Ta'ala, bertaubat. Bila mengadu kepada aku mesti hukum dia. Di sini menunjukkan bahawa seseorang yang membuat dosa, lebih baik dia bertaubat daripada dikenakan hukuman serah diri. Ini rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Tapi ada orang menyerah diri juga. Ini berlaku zaman Nabi. Barang siapa yang menyembunyikan dosanya, dia sembunyikan dosa dia, dia tak cerita ke orang, lepas tu dia bertaubat ataupun tak ada bertaubat, dia beriman pada Allah Ta'ala, maka Tuhan bisik pada hari kiamat, bisik antara dia dengan Tuhan, wahai hamba-Ku, betul ke hari ni membuat dosa ni? Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Lalu akhir Tuhan ampunkan dia. Hadis menyebut ni, Tuhan ampunkan dia. Adapun orang kafir, orang munafik, orang nyombong macam iblis. Nyombong macam iblis, kafir lah. Berbangga dengan dosa dia pula. Seolah-olah dosa tu halal pada dia. Orang ni jaga. Orang ni akan diumumkan pada hari kiamat dengan khalayak ramai. Kalau dia bohong, tangan dia bercakap, kulit dia bercakap, anggota jadi saksi pada hari kiamat kelak. Di sini rahmat Allah Ta'ala tidak memalukan hamba yang beriman pada hari kiamat. Ketahuilah saudara sekalian, wallahu a'lam.